Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertaaruf lah. Kalau taaruf maka tak kenal kan. Okey, nama Ana Muhammad Zulhakimi Muhammad Samsul, pelajar Foundation in Science kat UiTM Dengkil. Siapa UiTM Dengkil? Siapa tahu? Okey. Second sem, last sem. So insyaAllah ini kita akan bercerita tentang kepentingan tarbiyah dengan halaqah dengan pengorbanan. Okey. Antum semua si pelik kan. Apa benda tarbiyah ni kan? Kenapa penting sangat tarbiyah? Kenapa adanya buku tarbiyah sentap? Apa lagi dengan adanya syarikat nama tarbiyah kan? Sebenarnya tarbiyah ni apa sebenarnya? Okey. Tarbiyah ni sebenarnya tujuan utama ataupun kepentingan tarbiyah ni sebenarnya adalah untuk membina kefahaman kita ni terhadap Islam. Islam sekarang kita anuti ni, berapa ramai orang faham dengan apa setiap yang dilakukan. Kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena berpuasa? Ramai orang tak tahu. Ramai orang mesti tak faham. Sebab apa? Sebab mereka tak dididik, tak dapat dengan tarbiyahan. Okey. Kalau orang kita kata sekarang, zaman sekarang ni kita boleh tengok berapa ramai orang tinggal solat. Anda bagi satu statistik lah, di mana kajian yang dikeluarkan oleh Berita Harian ataupun Dr. Fadilah Kamsah sendiri mengkaji, di mana rata-rata 80% orang Islam dekat Malaysia ni 80% tak solat. Itu kita kata yang dari kecil dididik suruh solat kan, mana yang daripada masuk pasti kan, di mana tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, hatta sampai masuk universiti, solat tu mesti akan ada diceritakan. Tapi end up kenapa mesti ramai yang tak solat ni? 80% orang, 80% daripada kalangan umat Islam di Malaysia ni tak solat. Ni macam mana kita ni? Sebab apa? Tiada kefahaman terhadap apa yang dianuti, iaitu agama Islam. Kadang setiap kita pun selalu dah dengar kes zina semakin berleluasa. Statistik menunjukkan, PDRM juga memberi statistik di mana setiap 3 hari akan ada bayi yang dibuang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. 3 hari, setiap 3 hari ada bayi buang. Jalan-jalan ada bayi kan. Kita ni, kita tak tahu kan. Itu yang direkodkan, tak cerita yang belum direkodkan. Ni sebab apa? Sebab mereka sendiri tak faham kenapa tak boleh ni berzina ni. Apa dia punya implikasi dia, kesan buruk dia kan. Tak kesian ke bayi-bayi tu? Anak luar nikah di mana tak ada bapa. Macam mana nasab dengan demikian? Isu lain juga yang boleh dikatakan, di mana terutamanya bukan nak kata perempuan kan. Perempuan zaman sekarang ni, isu yang makin besar ni adalah isu berhijab, isu tudung kan. Ada yang pakai tudung nak tutup atas ni je, tengkuk biar kan. Still banyak orang yang dengan trend-trend sekarang ni kan. Kita ni boleh tengok dalam social media, IG, FB apa semua. Ni sebab apa? Mereka tak faham. Sebab Allah sendiri dah kata dalam Quran, di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Cuba seorang baca kan. Okay, tak apa, anda baca je lah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, di mana untuk kita masuk Islam ni secara keseluruhannya, fi silmi kafah, keseluruhannya, fully masuk Islam. Bukannya masuk sikit-sikit, ambil ni sikit, nak solat 2 waktu je lah, tak payah 5 waktu, nak pakai tudung, nak pakai sekerat je lah, sini tak nak pakai. Bukan macam itu. Allah sendiri kata masuk Islam keseluruhannya. Sebab apa? Kalau orang tu logik yang kita fikir kan, kita pakai sini terbuka. Laki ni kalau tak adanya, laki ni at least dia nampak sikit kaki pun dah lain kan. Dia dah fikir lain. Sebab sini Allah yang cerita dengan kita ni, Allah yang tahu macam mana sifat kita ni. Sebab tu Allah suruh perempuan ni tutup
suruhannya kecuali muka dan tapak tangan. Itu yang kita tak tahu tarbiyah ni. Sebab tu pentingnya tarbiyah ni. Tak kisahlah pakcik tua ke. Sebab tu tarbiyah ni kita nak didik daripada Rasulullah sendiri. Didik semua dimulakan dengan tarbiyah. Didik para sahabat kan, dimulakan dengan tarbiyah. Seterusnya tarbiyah ni untuk kita tahu lah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita tahu tujuan kita hidup yang sebenar ni. Adakah sejak kita dilahirkan, kemudian dibesarkan, masuk tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, hatta masuk sampai universiti, bekerja, and then kahwin, adakah itu saja tujuan kita hidup kat dunia ni? Tak. Bukan itu tujuan kita sebenarnya. Sebab apa? Allah sendiri dah cakap dalam Al-Quran, mana dalam surah ke-51 ayat ke-56. 51 ayat 56. Surah ke-51 ayat 56, di mana Allah sendiri kata, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadahan. Sekarang ni orang dah tahu dah ibadah ni apa. Tak pelik lah orang tu tak tahu ibadah. Tapi ibadah ni setiap apa yang kita lakukan, dengan kita niatkan apa yang kita lakukan semata-mata kerana Allah. Itu pun dikira ibadah kan? Tapi zaman sekarang ni berapa ramai yang nak buat benda tu kan? Ya logik lah. Takkan nak isap rokok, nak baca bismillah kan? Tiba rokok, aku rokok kerana Allah lah. Tak ada lah. Sebab apa? Dia orang kalah dengan hawa nafsu. Dia orang tak faham. Kalaulah semua orang Islam dekat dunia ni, kita kata Malaysia lah, kat Malaysia ni dia sedar tujuan hidup dia untuk beribadah pada Allah dengan hasil tarbiyah yang dia dapat ni, insya-Allah vape, phone buka benda mengarut takkan jadi lah. Sebab apa? Sebab dia tahu tujuan dia hidup ni semata kerana Allah. Jadi seterusnya kita bercerita juga tentang dengan tarbiyah ni boleh dibentuk dalam, atau orang kata halaqah. Sebenarnya dengan halaqah. Halaqah ni siapa yang pernah sekolah asrama penuh, sekolah MRSM kan, ada usrah halaqah, usrah atau halaqah lebih kurang lah. Dekat sekolah dulu dah diterapkan. Kadang kita bosan kan. Sebab apa? Murabi, kita tak boleh salahkan murabi lah. Murabi pun kadang atas kita setahun je, ilmu pun tak banyak. Tapi konsep halaqah ni sebenarnya adalah untuk kita bentuk jati diri kita ni, ataupun kita dekatkan diri kita pada Allah dengan cara dia memperingatkan. Dalam halaqah kan ada banyak ahli kan, so memperingatkan antara satu sama lain tentang solat, tentang adab kan. Dan kita banyak bercerita tentang tauhid lah. Mana kita dalam halaqah ni sama-sama kita menjaga iman kita antara satu sama lain kan. Yang kita tahu antum semua dah yang dah masuk halaqah ni berapa lama kan, adanya mutaba'ah amal. Mutaba'ah amal ni untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Selain daripada kita menjaga solat lima waktu dan benda-benda lain yang basic, perkara ini ditambah, mutaba'ah amal ni ditambah untuk kita tunjukkan kita nak mengabdikan diri kepada Allah, untuk kita lebih dekat kepada Allah. Mana tahajud, mana subuh berjemaah. Subuh berjemaah ni adalah benda yang di mana untuk membezakan antara kita orang Islam dengan orang yang munafik kan. Sebab apa? Orang munafik setakat solat maghrib berjemaah, solat zuhur berjemaah, itu boleh lah dia buat. Tapi bila masuk ke subuh ni, dekat sini kita boleh tengok siapa yang sanggup bangun untuk turun subuh berjemaah. Tak ramai. Sebab apa? Ya, siapa je boleh bangun kan daripada katil sedap-sedap tidur, baru layan, contoh baru tengok bola kan. Malam tadi untuk lelaki baru tengok bola sampai 2-3 pagi, lepas tu tidur, baru 2 jam dah kena bangun subuh. Subuh lah kena berjemaah, dapatlah imam yang baca lama. Memang tak pergi. So macam kita ni, sebab tu ini membezakan antara orang yang munafik dengan orang yang betul-betul mukmin, yang beriman.
Sebab tu halaqah ni, itu kepentingan halaqah ni, untuk kita menjaga amalan kita dengan Allah SWT. Seterusnya dalam halaqah ni juga kita terapkan macam mana kita nak jaga akademik kita, kan? Akademik, yang mana antum semua kalau ada yang pada sekolah, macam mana kita nak jaga. Contoh yang ambil 11 subjek, macam mana kita nak jaga salah subjek ni. Dalam halaqah ni kita bincang kan, sebab apa kita pentingkan jaga akademik ni. Antum semua tahu tak, sekarang ni ekonomi dunia kita sekarang ni dipegang oleh siapa? Orang Islam? Tak, bukan orang Islam, orang kafir. Siapa kenal Mark Zuckerberg? Steve Jobs, Bill Gates. Mark Zuckerberg ni muda lagi sekarang ni, kan? Umur baru 30-an, tapi dah berjaya memegang ekonomi dunia dan dikatakan orang yang terkaya lah, kan? Macam mana kita dengan orang Islam ni? Orang Islam jadi apa? Sibuk main telefon, sibuk main game. Yang perempuannya layan K-drama apa semua. Sebab apa? Sebab itulah tak ada ni halaqah. Kalau semua orang dekat dunia ni ada halaqah, insya-Allah akan terjaga akademik ni akan penting dah, kan? Kita sekarang ni, kita boleh nak tengok orang Islam, nama Islam yang jadi orang yang terkaya. Terkaya dan banyak berinfak, banyak bersedekah. Itu kalau orang Islam. Tapi kalau orang Islam asyik sibuk dengan benda-benda macam ni, kan? Sampai bila kita akan berada sama taraf dengan orang kafir? Jadi dalam halaqah ni juga kita membincangkan tentang pengorbanan, kan? Pengorbanan di mana setiap kali antum semua yang dah ikut halaqah ni, kan? Kalau tiba murabbi kata okey, kita akan buat halaqah hari Jumaat malam, bawa habis kelas apa semua, mesti malam tu nak enjoy, kan? Nak layan apalah, nak keluar, nak jalan-jalan, nak balik rumah, kan? Tapi sedap, adakah kita memilih dunia ataupun kita pilih jalan untuk kita dekatkan diri pada Allah? Allah sendiri dah kata, kan, dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 41, di mana Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kan? Yang maksud Allah kata, berangkatlah sama baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Harta, kan? Okay, first kita cerita pasal ringan dan berat, kan? Sekarang ni tak semua orang yang datang halaqah ni, mungkin antum sekarang ni tengah free lah. Sekarang ni tengah week berapa, kan? Mana yang tengah, yang masuk universiti baru week berapa, week 12, week second, week third, boleh lah free, kan? Tak banyak assignment lagi. Kalau yang sekolah tu minggu ni tak banyak sekolah, so boleh lah nak join halaqah, kan? Tapi bila kita masuk, berangkat dalam keadaan berat, kan? Allah turunkan sikit ujian, assignment ada sikit, and then time halaqah dan Jumaat malam tu lah ada member nak ajak main futsal apa semua, kan? Malam standard Jumaat malam orang buat apa? Jumaat malam orang akan pergi, kalau yang kat universiti akan main game, kan? Sampai ke pagi, tak tidur. Sabtu pagi tu baru tidur, berperang, kan? Sampai main PUBG, main berperang, yang MOBA, bising lah. Tapi macam mana kita, Allah sendiri kata berangkatlah dekat yang berat ni, dan Allah sambung lagi, berangkatlah dengan harta, harta dan jiwa kamu. Harta ni, duit kita kalau student ni, duit yang isu paling besar. Sebab apa? Nak makan anda sendiri, kalau makan sehari anda tetapkan RM4 ni, RM4, RM2 tengah hari, RM2 malam. Pagi tu pandai lah makan biskut ke apa. So kalau dia main dengan isu duit ni, macam mana kita ni, macam mana kita letak kebergantungan kita pada Allah SWT. So sebenarnya ini melatih pengorbanan kita lah. Dan Afwan ni, dengan insya-Allah apa yang kita buat ni, Allah janji, kan,
Kan Allah sama dalam ayat surah dalam ayat tu Allah kata sungguhnya itu yang lebih jika kamu tahu ini yang terbaik untuk kita. Jadi sebab apa Allah ni Allah yang ciptakan kita kan. Di mana para zaman sahabat dulu, zaman sahabat di mana diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah kan. Semua sahabat Nabi termasuk Rasulullah tinggal dengan anak bini apa semua dekat sana, dekat Mekah, tanpa bawa pun cerita family semua tinggal sana, harta apa semua tak bawa pun pergi ke Madinah kan. Sebab apa? Mereka beriman dengan ayat Allah ni 941 kan. Jadi macam mana kita ni setakat diuji dengan assignment yang sikit. Assignment tu silap kita sendiri. Sebab apa? Kita yang tak selesai dengan awal kan. Kadang kita boleh susun masa-masa free yang kita ada tu, kita buat apa? Main game kan? Sibuk lepak. Itulah kita kan. Sebab apa? Allah sendiri dah kata dalam surah 47 ayat 36 kan, di mana Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sungguhnya kehidupan di dunia ni hanyalah satu gurauan, permainan dan gurauan. Di mana kita ni banyaklah dibentang dengan kita dengan banyak kan. Kalau banyaklah game apa semua kan dibentang kat kita ni. Dan betul Allah sendiri kata dunia ni ada satu permainan. Jadi kita ni orang Islam janganlah termakan dengan permainan apa semua. Jangan kisah. Sebab apa? Kebahagiaan kita yang sebenar adalah di akhirat nanti, insya-Allah. Anak cerita sini pengalaman anak kan, pengorbanan kan. Kalau ni daurah pergi Perak, pergi UTP. Masa tu nak cerita duit tak banyak sangat kan. Memang tak banyak pun kan. Anak pakai duit anak sendiri pergi Perak, naik bas apa semua kan. Dan masa tu dia sebenarnya lagi epic sebenarnya clash dengan satu event besar. Mana jiran orang kata jiran rapat kan, pergi bercuti pun sekali apa semua. Jiran rapat masa tu dia nak kahwin, dia kenduri, clash dengan hari nak pergi daurah tu. So anak masa tu bincang apa semua kan. Kita hati ni bergerak. Orang sampai dia kata, weh datang lah. Dia dah datang kat kita kan, belum pegang bahu kita, weh datang lah nanti kahwin. So macam mana kita ni kan, macam mana kita nak korban kan, macam mana kita nak selesai masalah tu. Sebab apa zaman sekarang ni kalau kita buat benda lain boleh, kita nak negotiate kan. Kita try ni, contoh kalau member ajak main futsal, macam mana kita negotiate dengan ayah kita, tak apa ya, boleh pergi sendiri, tak apa, insyaAllah selamat. Nanti malam sebelum esok kita balik. Banyak kita taburkan janji kan untuk kita ke arah dunia tu. Tapi kenapa dengan agama, untuk kita dekatkan diri kepada Allah, kenapa kita tak pernah nak negotiate? Kenapa kita tak pernah terfikir kan untuk kita meminta lah, untuk kita berkorban. Masa tu dengan duit, kalau pergi main futsal apa semua, duit ada je. Tapi untuk benda ni duit tak ada kan. Tapi masa tu alhamdulillah Allah, ayah anak tiba baik hati, dia kata tak apa, abah baik in 100. Alhamdulillah. Sebab apa? Bila kita cuba untuk kita dekatkan diri kepada Allah, menuju ke jalan Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi itu sajalah untuk kali ini kan. InsyaAllah apa yang baik itu datang dari Allah, dan buruk itu juga datang dari Allah. Tak boleh sadar kepada diri anak lemah ini. InsyaAllah sama-sama kita ambil iktibar. Dan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.